Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hello. Selamat datang. Selamat datang ke saluran Kanta Kelam bersama dengan saya Angie. Salut. Okey? Macam mana keadaan anda semua hari ini? Diharap keadaan anda semua lebih elok daripada semalam. Okey? Terlebih dulu saya ingin menyampaikan uh, haraplah kita semua sama-sama patuhi SOP yang telah disediakan. Sama-samalah kita bekerja sama untuk menurunkan jumlah jangkitan setiap hari agar kita mampu hidup seperti dulu, atau paling tidak pun kita mampu untuk hidup lebih selesa tanpa kekangan dalam norma baru. Okeylah. Kali ini, hari ini adalah hari malam Selasa. Jadi pada malam Selasa ini, saya ingin membuat perkongsian. Jika hari-hari sebelumnya ada perkongsian tentang tempat dan cerita seram, Selasa memang saya khaskan untuk kes-kes jenayah yang ada di seputaran kita, sama ada kes itu telah terpecahkan ataupun masih unsolved case, yang saya gali di laman-laman web dan saya pertontonkan semula pada anda semua ya. Harap anda semua berpuas hati ya dengan apa yang saya telah siapkan untuk anda pada hari ini. Sebelum bermula, saya harap semuanya terhibur. Anggaplah semua ini hanyalah hiburan dan peneman anda semua. Okey? Okey, tanpa buang masa, let's go. Alright. Macam mana? Sudah sedia semua? Okey. Saya terus seperti gambar yang anda lihat di sebelah saya ini. Di sebelah sini. Di sebelah ni, beliau adalah Blair Adams. Dan ingin tahu siapa Blair Adams ini? Okey, saya akan ceritakan kepada anda serba sedikit tentang Blair Adams. Okey, ini merupakan salah satu daripada kes pembunuhan yang bakal menghantui dan misteri. Bukan saja pada anda, malah jagat dunia pada masa itu. Kematian atau lebih tepat lagi disebut pembunuhan yang telah berlaku pada seorang jejaka yang berasal dari Kanada ini, iaitu Blair Adams, pasti akan meninggalkan kesan pada anda, pada saya dan semua. Okey? Okey. Di sebuah semua ini berakhir, semuanya berakhir di sebuah tapak pembinaan yang berada di timur pekan Knoxville, Tennessee. Siapa sangka ya, di situlah berakhirnya riwayat seorang jejaka yang berusia 31 pada masa itu, yang dikenali dengan sikapnya yang ramah, tak lekang daripada senyumannya, dan pasti akan menyapa sesiapa saja, baik orang itu dia kenal ataupun tidak, menyapa orang dengan penuh mesra. Dan orang ini adalah
Blair Adams, atau nama asalnya itu Robert Dennis Blair Adams. Okey. Beliau telah dilahirkan pada 28 Disember 1964 di Surrey, Vancouver, Canada. Okey. Jika diselidik daripada segi aspek keuangan, Blair ni memang tak ada masalah wang. Dia memang tak ada masalah wang sebab dia ni memang seorang lelaki yang suka menyimpan dan seorang lelaki yang sangat dedikasi dalam kerja. Beliau sebagai seorang pekerja di sebuah tapak pembinaan. Namun begitu, tiba-tiba beliau ini berubah 360 derajat daripada seorang yang selama ini orang kenal sehinggalah menjadi seseorang yang orang langsung tak tahu yang itu adalah Blair Adams. Setiap kenalan rapat beliau pasti akan ingat perwatakannya dari mula hinggalah beliau tewas pada musim panas tahun 1996. Selepas beliau tewas, barulah rakan-rakan terdekatnya teringat akan benda-benda yang janggal pernah dilakukan oleh si Blair ini. Seorang lelaki yang peramah, fokus dengan kerja, tiba-tiba bertukar menjadi seorang yang sangat-sangat penakut, selalu tak cukup tidur, sentiasa kelihatan gelisah. Sehingga kan perubahan ini benar-benar membunuh diri Blair yang selama ini kawan-kawan dia kenal. Melihat keadaan perubahan dia sebegini, si ibunya yang bernama Sandra Edward telah bertanya pada si Blair mengapa dia berubah sejauh itu. Si Blair ni dia cuma menjawab, saya rasa baik, ada baiknya ibu tak perlu tahu apa yang akan dan bakal berlaku pada saya. Walaupun beberapa kali, ibu mana yang tak risau kan? Walaupun beberapa kali ditanya oleh ibu dia soalan yang macam ini kan, tapi jawapan Blair tetap sama pada ibunya, dan ini juga telah menambahkan lagi kerisauan ibu Blair terhadap perubahan anaknya yang begitu ketara. Si Blair tak pernah menceritakan masalah yang dihadapi kepada sesiapa pun sehinggalah beliau menutup nyawa. Okey. Ada banyaklah rumours yang dikeluarkan untuk mengaitkan yang coba dikaitkan kebarangkalian sebab-sebab si Blair ni mula berubah, tapi tak banyak yang dapat disangkutkan dengan sebenarnya lah sebab semuanya masih sama-sama. Sebab si Blair ni di akhir hayatnya sangat-sangat pendiam, menyendiri, jauh berbeza daripada dia di permulaan kehidupannya. Okey. Kelakuan si Blair ni berada di kemuncaknya apabila pada 7 Julai 1996 beliau telah mengambil satu langkah yang sangat pelik dengan mengeluarkan semua duit yang ada dalam akaunnya dan juga barang-barang berharga beliau berupa duit emas, barang kemas dan platinum yang ada dalam simpanan beliau, dalam peti simpanan, dikeluarkan habis. Dan selepas beliau mengeluarkan itu, beliau terus mengambil mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat kelahirannya untuk pergi ke Amerika Syarikat, tapi tanpa tujuan khusus. Kan pelik tu? Beliau telah menaiki feri Victoria British Columbia ke Seattle, Washington. Namun percubaan beliau ini telah gagal apabila seorang petugas immigration menahannya dan membuat pemeriksaan. Apabila beliau dijumpai
bersama dengan sejumlah wang yang banyak serta harta yang dia keluarkan dari bank, beliau telah ditahan oleh pihak immigration dan beliau telah dianggap seorang penjual dadah. Ha. Dan untuk lebih kepastian, pihak immigration pada masa itu telah menggali lebih lagi biodata tentang latar belakang untuk si Blair ini. Ternyata di sebalik keramahan, kebaikan beliau, ada sedikit sejarah hitam yang wujud dalam diri beliau, iaitu beliau pernah dikaitkan uh, dengan kes penyerangan dan dadah. Dan ini juga telah menyebabkan beliau di blacklist, disenarai hitamkan. Disenarai hitamkan untuk masuk ke Amerika Syarikat. Okey. Tepat 2 hari kemudian, iaitu jatuh pada 9 Julai 1996, pihak petugas sempadan Kanada US telah menjumpai seorang lelaki yang cuba untuk masuk ke Amerika Syarikat secara sembunyi dengan hanya berjalan kaki di Pacific Highway, dan lelaki itu adalah si Blair ni lah. Sanggup. Keadaan dia yang dijumpai pada masa itu penuh luka, menimbulkan tanda tanya pada petugas yang menangkapnya. Dan kebetulan juga pada masa itu, hasil daripada laporan yang telah terlebih dulu dibuat, gambar si Blair ni sama dengan gambar tersangka yang telah mencuri sebuah kereta pada hari yang sama. Dan ternyata si pelaku itu benar si Blair, dan kereta yang beliau curi itu telah dijumpai berdekatan dengan tempat di mana beliau dijumpai tadi, yang masa polis jumpa dia tu, itu dekat situ, tak jauh daripada tu. Sebab itulah dia jalan kaki lepas itu. Tapi kerana kurangnya bukti dan tak tahulah kenapa pada masa itu, jadi si Blair ni pun dibebaskan. Namun tekad si Blair ni memang dah bulat. Dia dah nekat habis-habis pada 10 hari bulan Julai 1996, iaitu sehari selepas tu kan, beliau telah berjaya melintasi sempadan Kanada US dengan kereta sewanya yang berjenama Nissan Altima, yang beliau telah sewa dari lapangan terbang Vancouver. Apabila beliau tiba di Seattle, niat serta kelakuan si Blair ni makin pelik, menjadi-jadi pelik dia, di mana dia telah membeli tiket kapal terbang pergi dan balik. Namun tiket itu bukan digunakan dalam US. Tiket itu adalah ke Jerman. Untuk pengetahuan, di Jerman, beliau pernah bekerja di Jerman dan mempunyai seorang kekasih di sana. Namun selepas si Blair ini didapati meninggal lah, si kekasih ini telah disoal siasat dan mengatakan dia tak pernah tahu pun dan tak pernah berhubung pun dengan si Blair, dan dia tak pernah tahu yang si Blair ini ada ataupun tidak ke Jerman pada masa itu. Namun apabila disiasat lagi, didapati pada saat-saat akhir si Blair ini telah menukar tiketnya yang ke Jerman tadi untuk ke Washington DC. Sebaik saja beliau dah sampai di Washington DC. Okey, di sana beliau telah menyewa satu lagi, ini kereta kedua ni, satu lagi kereta Toyota Camry, dan memandunya sehingga ke Troy, Virginia. Okey,
Di dalam perjalanan beliau ada terlibat lah dengan satu kemalangan kecil, tak tak parah sangat lah, cuma calar kereta kan. Jadi menurut si pemandu yang terlibat kemalangan dengan si Blair ini berkata, pada masa itu Blair kelihatan sangat sangat baik, ramah dan bercakap dengan baiknya dengan lelaki itu, namun sedikit kelihatan seperti tergesa-gesa. Itu yang lelaki itu perasaanlah apa yang tingkah laku si Blair pada masa itu. Dan petang hari yang sama jugalah si Blair ni telah tiba di Knoxville. Di Knoxville ni, okey, di Knoxville. Di Knoxville yang terletak 500 batu dari Washington DC. Dari situlah sekali lagi si Blair ni bertingkah ganjil, di mana semasa beliau mengisi minyak dan membeli sedikit barang lah di sebuah stesen minyak yang ada di jalan tersebut. Beliau telah memberitahu pada pekerja stesen tersebut yang dia mempunyai masalah pada kunci keretanya. Jadi si pekerja ini pun memanggil mekanik yang biasalah dia orang panggil untuk stesen minyak ni. Jadi mekanik itu bernama Gerard Sepp. Si Gerard Sepp ni pun sampai. Apabila si Gerard Sepp ni sampai, dia pelik. Sekali lagi dia tengok si Blair ni pelik. Kenapa? Sebab si Blair ni masa itu kan dia tengah pakai kereta Toyota Camry. Tapi dia cuba untuk membuka kereta Toyota itu dengan kunci Nissan. Kunci Nissan yang mula-mula tadi dia pakai itu kan. Dia cuba pakai kunci Nissan. Dan si Gerard ini ada menyatakan pada beliau supaya mencarilah. Tolong tengok-tengokkanlah dalam badan kamu, mana tahu kalau ada dekat badan kamu, dekat saku ke mana ke. Mana tahu kalau ada kunci itu kan. Si Blair ni macam tak hiraukan lah. Dia tetap mengatakan yang dia pegang tu adalah kunci yang sebenarnya. Dan terdetik jugalah dalam hati si Gerard ini mengatakan si Blair ni tak betul. Jadi Gerard ni pun membantu Blair membawa keretanya ke bengkel si Gerard. Kemudian Gerard membawa Blair ke sebuah motel yang berhampiran. Dan saya minta maaf saya tidak dapat sebut nama motel itu. Kalau anda ingin tahu, anda boleh cari apa nama motel itu. Dan di motel itu berkali-kali juga si Blair ni bertingkah aneh apabila beliau didapati berlega-lega di lobi selama 40 minit sebelum dia memutuskan untuk mengambil satu bilik di dalam motel tersebut. Sebaik saja dia mengeluarkan duit wang bernilai $100 kepada pekerja motel tersebut untuk membayar biliknya. Belum sempat si pekerja hotel tersebut memberi baki, si Blair ni pun dah keluar daripada lobi hotel. Dan hasil daripada siasatan pihak berkuasa, Blair memang tak pernah bermalam di bilik yang dia dah sewa itu. Namun tragisnya pada 7.30 pagi 11 Julai 1996, mayat Blair telah ditemui tersandung di tanah oleh pekerja di tempat parking sebuah hotel yang sedang dibina di luar pekan Knoxville. Yang ganjilnya apabila dijumpai pada masa itu, beliau didapati tanpa seluar dan bajunya telah dibuka. Okey. Kasut, stoking, seluar beliau dijumpai selepas itu tidak jauh daripada badannya. Okey, apa yang mengherankan juga, semua
duit-duit dan barang-barang kemas yang ada beliau bawa tadi, yang dia dah keluarkan tadi kan. Semua barang-barang itu dibiarkan berteraburan, berselerakkan di sekeliling mayat beliau. Itu satu. Dan satu lagi, jongkong emas, barang kemas dan juga jongkong platinum yang dimiliki oleh beliau tadi uh, dijumpai masih ada dalam beg, sebuah beg berwarna hitam, berada berdekatan dengan dengan mayat si Blair pada masa itu. Hasil daripada keputusan otopsi, mendapati badan si Blair ni terdapat kesan-kesan cala dan lebam, berkemungkinan akibat daripada pertelingkahan dengan si pembunuh. Di dalam genggaman si Blair ni terdapat rambut hitam panjang. Tubuh dia telah dipukul dengan kejam sehingga perutnya pecah berlubang, dan di bahagian keningnya ada kesan lekukan, dipukul dengan benda tumpul, berkemungkinan dengan kayu baseball ataupun koba. Namun punca kematian beliau adalah kerana sepsis, di mana pendarahan semasa perutnya berlubang waktu dipukul tadi kan, perut dia akan berlubang pecah tu. Itulah penyebab kematian beliau. Dilihat ada jugalah mulut-mulut yang kurang elok mengatakan bahawa beliau ada dipelekehkan, memandangkan beliau dijumpai tanpa seluar baju terbuka. Namun pihak berkuasa telah menyangkal semua dakwaan tersebut kerana tiada kesan pada badan beliau bahawa beliau pernah dipelekehkan sebelum dibunuh. Sayang sekali bukti yang diperolehi amat sedikit. Saksi mata yang terakhir melihat beliau cuma 2 orang wanita yang pernah melihat Blair pada malam itu duduk di sebuah restoran bersama dengan seorang lelaki yang tidak dikenali. Okay. Sehingga kini kes si Blair ini masih belum terpecahkan lagi kerana si pelakunya masih tidak mampu ditangkap. Kita mungkin tak akan tahu apa yang benar-benar berlaku pada Blair pada malam itu. Si pelaku masih bebas di luar sana tanpa jejak. Okey. Di sini saya ingin sambung sedikit lagi ya. Ini adalah ada antara gambar kereta, kunci kereta, beg yang di punggung tu, dan barang-barang berharga milik si Blair ni ya. Tiada siapa yang tahulah apa yang terjadi pada si Blair ni. Semuanya terkubur bersama dengan Blair pada masa itu. Nak kata dia ni dirompak, seperti yang kamu orang tengok ni, anda semua tengok, barang-barang berharga semua masih ada pada badan beliau. Walaupun tak di dalam badan lah, masih berada di sekeliling beliau. Memang tak disentuh, memang tak diambil. Apakah motif pembunuhan beliau? Itu yang masih menjadi tanda tanya. Diharap perkongsian saya kali ini menghiburkan anda semua ya. Anggaplah rancangan ini hanyalah penghibur dan peneman anda semua. Akhir kata, maaf jika ada tersilap kata sepanjang perkongsian ini. Anggaplah semuanya sekadar hiburan dan jalankan kajian anda sendiri jika anda ingin mendapatkan kepastian yang lebih.
Tetap patuhi SOP. Kita masih belum menang lagi. Sasaran kita di bawah 4K. Stay safe. Salam Kanta Kelam. Sekian, terima kasih. Salut. Bye-bye. Terima kasih telah membina saluran kata. Harap semuanya terhibur dengan pengungsian yang telah disajikan, karena semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.